minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera, dalam keadaan baik-baik. Baru lepas solat subuh berjemaah, bacaan Yasin, dan sekarang ni kita dapat mengikuti pengajian dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, bukan anda ke yang menceroboh rumah sebelah? Bukan anda ke yang curi pasu rumah sebelah? Bukan anda ke yang suka menipu dekat rumah sebelah tu? Jangan tuduh-tuduh orang sembarangan kalau tak ada bukti. Jadi hari ini para penonton, bawa tenang dulu. Kita nak membicarakan satu topik yang cukup menarik dalam pengajian hadis kita, hadis 40 Imam Nawawi, berkaitan dakwa dan juga sumpah. Mungkin ada di kalangan kita yang suka mendakwa dan suka bersumpah, tetapi apa pandangan Islam di dalamnya? Kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan kepada para penonton kita yang mungkin nak mengajukan soalan kepada Al-Fadil Ustaz, boleh terus ajukan soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, ataupun boleh hubungi kita di talian 1800 881677. Baik para penonton sekalian, kita bukan nak menunding dari jari kepada orang, tapi hubungkanlah silaturahim di antara kita. Baik, sebelum kita mulakan pertemuan kita pada hari ini, kita nak mendengar hadis yang akan dibawakan pada hari ini dan terjemahannya, dan seterusnya kita nak ikuti tentang apakah isi kandungan di dalam hadis tersebut. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Penerbit dan seterusnya kru yang ramai pada pagi ini bersama kita dan seterusnya ayah ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi hadis yang menjadi perbincangan kita, topik utama kita pada pagi ini, hadis ke-33, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwalu qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Iaitulah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya setiap manusia itu diberi haknya berdasarkan dakwaan dan juga tuduhan masing-masing, maka tentulah ada orang yang akan menuduh harta dan darah satu kaum yang lain. Namun pembuktian, iaitu barang bukti, wajib bagi pendakwa, iaitu pihak yang menuduh, dan sumpah wajib pula bagi mereka yang mengingkari, iaitu yang telah didakwa. Inilah hadis yang menjadi asas kepada bincangan kita, dan hadis ini boleh kita dapati rujukannya dalam Sahih Bukhari sebagai contohnya pada nombor 4552, Sahih Muslim nombor 1711, dalam Sunan Al-Baihaqi, dalam Sunan Al-Kubra, dalam kitab hadis lah, dalam Musannaf Abdul Razak, dalam Sunan Ibn Majah, dalam Mu'jam Al-Kabir Tabarani, kemudian dalam Syarah Ma'anil Athar, dalam Sahih Ibn Hibban. Maknanya hadis ini begitu kukuh, mempunyai rujukan daripada kitab-kitab hadis yang banyak. Dan kalau kita perhatikan asas kepada hadis ini, kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, bahawa hadis ini merupakan kaedah agung, asas yang paling utama yang melibatkan kaedah-kaedah hukum dan juga syariat. Kata Ibn Daqiq Al-Aid pula dalam syarah beliau kepada hadis 40, mengatakan bahawa hadis ini merupakan dasar dari dasar-dasar hukum dan rujukan utama ketika berlaku perselisihan dan salah faham di antara manusia. Jadi ini merupakan asas untuk kita faham bahawasanya kewajipan untuk memberikan bukti apabila kita mendakwa satu perkara, dan bagi orang yang dakwa pula, apabila mereka mendapati berada dalam situasi itu, andainya tidak menyetujui, menolak apa yang dikatakan itu, mereka kena bersumpah untuk mengatakan sebaliknya. Ya. Maknanya kalau kita lihat dalam kehidupan kita ni Ustaz, kita tak lari daripada pergaduhan, persengketaan dan pergolakan. Jadi ini yang perlu kita lihat dalam kita nak menentukan siapa betul dan siapa salah. Dalam apa yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, ada disebutkan tentang bukti dan sebagainya. Mungkin secara umum terlebih dahulu, mungkin Ustaz boleh ceritakan kenapa hadis ini diturunkan Ustaz?
Ya, jadi Islam ni agama yang sempurna. Jadi dia adalah satu perkara yang membawa mencakupi akidah, jadi ibadah, dan juga ya dia juga mengajar kita bagaimana muamalah dengan manusia. Jadi kehidupan ni diatur oleh Islam dalam serba-serbinya. Jadi melindungi darah, kepentingan orang lain, kehormatan, ini semua merupakan satu tanggungjawab yang dipanggil sebagai antara maqasid syarak. Antara tujuan syarak ini diturunkan adalah kerana untuk memelihara nasab sebagai contohnya, memelihara harta, memelihara agama, memelihara maruah diri, harta. Jadi bila mahkamah merupakan tempat rujukan dan juga tumpuan bagi menyelesaikan perselisihan, maka dalam hukum adalah pemutus dalam menangkan hak ataupun menjamin seorang yang dituntut haknya itu untuk disempurnakan. Maka Islam telah pun meletakkan satu asas ini supaya kehidupan kita berlega dalam ruang lingkup yang ditetapkan oleh syarak. Jadi tak ada siapa yang boleh mengikut hawa nafsunya, yang boleh mengikut kehendak dirinya bagi klaim ataupun kita nak dakwa ataupun nak tuntut satu benda yang bukan milik kita. Jadi asas yang paling utama dalam perkara ini ialah supaya seseorang mengadakan dalil, iaitu bukti, ya, bahawa satu dakwaan yang dikemukakan itu mempunyai asasnya. Jadi menyebut tentang dalil bagi pihak yang menuduh dan bagi yang dituduh pula ada hak untuk mempertahankan diri. Jadi inilah asas yang penting seperti disebut oleh Imam Nawawi dan juga Imam Daqiqil Aid tadi. Mungkin ada sedikit yang disebut di dalam kitab ini berkaitan dengan bukti ni Ustaz. Ya. Apakah yang diulas di dalam kitab ini berkaitan dengan bukti itu tadi? Adakah sekadar satu helai kertas boleh menjadi bukti terhadap satu-satu tuduhan ataupun bagaimana? Ya. Jadi para ulama bersepakat untuk mengatakan bahawa al-bayyinah adalah merujuk kepada asy-syahadah, iaitu persaksian. Persaksian ini mungkin akan datang sebagai contohnya manusia. Mungkin datang sebagai contohnya dengan pembuktian-pembuktian yang lain. Jadi bergantung kepada ketetapan yang ada dalam ruang lingkup apa yang diputuskan oleh hakim. Jadi hakim akan menetapkan bukti-bukti yang dikemukakan itu. Jadi saksi manusia merupakan saksi yang paling utama. Contoh kita akan lihat selepas ni dalam bahasan berkaitan dengan perhubungan manusia secara haram, isu seksualnya ada dikenakan 4 orang saksi. Kalau berkaitan dengan harta, berkaitan dengan janji, berkaitan dengan pinjaman sebagai contohnya, ada saksi-saksi yang dikemukakan dan semua kebanyakannya berlega kepada manusia. Okey, baik Ustaz. Jadi macam mana Ustaz? Bolehkah kita nak raikan soalan kita di Facebook Ustaz? Silakan. Okey, kita nak bersama dengan sahabat kita Rosdin Samah. Tak sabar dah dengan soalannya ini. Bagaimana kaedah penghakiman pada zaman Nabi terdahulu sebelum bermulanya penetapan kaedah dakwa dan sumpah ini? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, antara kisah yang menarik yang boleh kita lihat contohnya surah Al-Anbiya, kisah Nabi-Nabi. Iaitu kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-78, kisah tentang Nabi Daud dengan puteranya Sulaiman alaihi wasallam, iaitu firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Kisah ini melibatkan tentang Nabi Daud AS ketika menjadi Nabi dan pemimpin sekaligus hakim dalam situasi masyarakat pada waktu itu, Bani Israel. Tiba-tiba datang seorang yang klaim, yang mendakwa pada Nabi Daud AS bahawasanya tanamannya telah pun dimusnahkan oleh kambing-kambing milik rakannya. Ya. Jadi mereka pun mengadu nasib masing-masing siapa yang berada di pihak yang lain. Maka akhirnya Nabi Daud telah pun buat keputusan untuk menyebelahi pemilik kebun itu, katalah kebun sayur. Kambing ni kalau datang makan habis semua sekali dibedal. Semua dibedal. Jadi dalam konteks ini menggambarkan bahawa kambing itu datang pada seperti yang Allah gambarkan sini, wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Jadi peristiwa ini berlaku bila digambarkan, maka Nabi Daud telah pun menyebelahi pemilik kebun ini tadi. Ya, maka Nabi Daud AS telah pun buat keputusan untuknya. Tapi Nabi Sulaiman, iaitu putera kepada Nabi Daud, telah pun minta kepada ayahanda revise balik keputusan itu. Iaitu kata beliau kepada ayahandanya, wahai Nabi Allah, dalam kitab tafsir mengatakan bahawa dalam kes ini berlaku kambingnya tidak dikontrol, tidak dijaga. Maka dia datang menyerang pada waktu yang tertentu ini. Maka dengan sebab dia datang menyerang dan keadaan dia tidak diletak dalam sangka,
maka tanggungjawab itu terbeban ke atasnya, betul. Tetapi saya menyarankan demikian. Pemilik kebun itu ambil kambing tersebut. Oh. Dan pemilik kambing itu jaga kebun yang dirosakkan. Tukar. Sehingga kebun itu dapat diislahkan, diperbaiki sampai keadaan kembali kepada keadaan asal, dan pemilik kambing itu menikmati daripada tempoh tersebut. Kalau ada kambing itu beranak ke, kambing itu ada susu ke, maka dia mempunyai hak ke atas kambing itu sepenuhnya. Maka Nabi Sulaiman, Nabi Daud melihat keputusan anaknya itu lebih tepat. Maka direvise balik keputusannya. Maka Allah SWT pun menyatakan, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Kami beri faham kepada Daud dan juga Sulaiman masing-masing yang telah buat keputusan, dan keputusan yang tepat dalam kes ini keputusan Nabi Sulaiman sebenarnya. Sama juga dengan satu kisah yang lain. Okey, iaitu kita nak simpan dulu kisah ni, boleh? Baik, boleh. Okey, para penonton, banyak kisah yang Ustaz nak cerita kepada kita. Minta maaf saya. Ya. Kita nak berehat seketika, para penonton. Apa falsafah daripada cerita tadi? Kenapa ditukarkan di antara pemilik sayur dan juga penternak kambing? Mesti anda semua nak tahu. Selepas ini, para penonton, jangan ke mana-mana. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Maaf saya. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang memilih kami pagi ini tenang-tenang sambil sarapan untuk kita mendengar apakah pengajian yang kita bawa kepada hari ini, pengajian hadis berkaitan dengan dakwa dan sumpah. Tadi sebelum rehat, Ustaz ada cerita tentang satu kisah ketika mana Nabi Sulaiman memberikan satu cadangan bila mana ada seekor kambing makan tanaman orang lain, tetapi akhirnya keputusan untuk menukar, engkau jaga sayur, engkau jaga kambing. Apa sebenarnya falsafah daripada keputusan itu, Ustaz? Dalam kes itu, kalau kita lihat da'i iman dan juga para penonton sekalian, kisah ni Allah SWT nyatakan. Lihat ayat ni baik. Wa Dawuda wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qawm. Dalam bahasa Arab ini yang mengandungi satu makna yang tersirat. Dan kisah Nabi Daud dan Sulaiman ketika keduanya membuat keputusan terhadap terhadap tanaman-tanaman dirosakkan oleh kambing-kambing kaumnya pada waktu malam. Jadi nafasat ni merujuk kepada satu, maknanya kerja makan secara pada waktu malam. Sepatutnya kambing ni dia makan pada waktu siang. Kalau waktu malam menandakan bahawa pemilik kambing ini tidak mengurung kambingnya betul dalam sangkar ke dalam tempat yang sepatutnya. Jadi ayat Allah kat sini menunjukkan bahawa kambing itu sepatutnya waktu malam disimpan dalam tempat, tapi dia terlepas. Jadi ini yang salahnya. Kalau waktu siang sepatutnya penjaga kebun itu kena pagar kebunnya. Pemilik kebun kena pagar. Maka kalau berlaku pada waktu siang itu perkara biasa. Tapi kalau berlaku waktu malam ini luar biasa. Menandakan bahawa pemilik kambing ini tidak bertanggungjawab terhadap ternakannya. Maka dalam ayat yang telah pun dijelaskan oleh Allah SWT kat sini, ayat 78, 79, maka Nabi Daud membuat keputusan menyebelahi pemilik kebun, betul, supaya diganti, dia kenakan sebagai ganjaran, ganti rugi dan sebagainya. Tetapi Nabi Sulaiman, Allah gambarkan sini, fafahamnaha Sulaiman. Kami memberi kefahaman yang lebih tepat kepada Sulaiman. Itu sebab ada setengah ulama, kalau kita mengalami kebuntuan, mereka membacakan ayat, mereka berdoa, Allahumma mu'allima Ibrahim ma'allimni, wa ya mufahimah Sulaiman fahimni. Ya Allah, aku ni tengah buntu lah, ya Allah, berilah kepada aku ilmu sebagaimana kau berikan ilmu kepada Nabi Ibrahim AS. Kita boleh amal tak? Ya, boleh. Fafahamnaha Sulaiman. Sulaiman. Jadi kita tukar ayat itu menjadi Allahumma mu'allima Ibrahim alimni wa ya mufahimah Sulaiman fahimni. Kalau anak-anak tengah peksa tak dapat jawab contohnya. Kita boleh amalkan, Ustaz. Sekali-sekali lagi, Ustaz. Allahumma mu'allima Ibrahim alimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Amin. Ya Allah, Tuhan yang mengajar Nabi Ibrahim tentang kebenaran, tentang akidah yang benar, maka ajarlah padaku. Wahai Tuhan yang beri faham pada Sulaiman, iaitu dalam kes yang kita bincangkan ini,
sebagaimana tepatnya keputusan beliau, supaya beliau berkata kepada ayahandanya Nabi Daud, ya, wahai Nabi Allah, keputusan anda ni boleh tak di-revise semula? Sepatutnya bukan dikenakan seperti itu hukuman kepada pemilik kambing, tidak. Biar dia ambil, dia take care of the kerosakan itu, dia jaga kebun itu. Dia tahu macam mana susahnya. Tunggu waktu hujan, jaga binatang perosak, bagi baja yang berpatutan, yang pada kadarnya, biar dia kontrol, biar dia tahu, biar semua kos itu dalam cakupannya, dalam penyelenggaraannya. Manakala yang dirosakkan itu, bagi dia kambing itu, bagi dia kumpulan kambing. Kalau kambing itu beranak, dia punya. Kalau kambing itu punya susu, dia boleh jual. Ya. Jadi dalam konteks ini, keputusan yang ditunjukkan itu, Allah Taala mengiktiraf keputusan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Daud pun berundur daripada keputusan yang asal dan berikan keputusan yang dicadangkan oleh puteranya Sulaiman AS. Begitu juga dalam kaitan ni, kata Imam Qurtubi, ya, bahawa peristiwa ini berlaku pada waktu malam. Di sudut fiqihnya ada perbincangan lah. Dan ada kaitan dengan sebuah hadis sahih yang lain, iaitu Nabi Daud AS telah buat keputusan terhadap 2 orang perempuan. Perempuan ni mempunyai anak, masing-masing memiliki anak. Perempuan yang lebih senior, yang lebih muda. Mereka duduk bersama dengan anak masing-masing. Tiba-tiba anak tu main berjauhan daripada mereka. Tanpa mereka sedari, seorang daripada anak itu diserang oleh serigala. Serigala pun attack, tangkap, makan, bawa lari. Umpama binatang yang ganas itu, maka kedua mereka pun tak sempat nak selamatkan. Lari dapat selamatkan seorang saja. Yang seorang lagi mati dibawa lari oleh serigala. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, maka kedua ibu ini panik dan lalu keduanya klaim mendakwa anak yang tinggal seorang itu masing-masing punya. Ya anak aku. Kedua-duanya merebutkan anak tersebut, budak lelaki kecil itu. Maka mereka berdua pun membawa kes itu kepada Nabi Daud yang merupakan seorang hakim. Masing-masing mengatakan, anak saya. Nabi Daud AS kasihan melihat kepada yang senior itu. Mungkin wajahnya, raut mukanya menampakkan dia sudah berusia. Mungkin pada tahap usia seperti itu tak mampu lagi mendapat anak. Maka Nabi Daud AS memutuskan anak itu milik yang tua itu. Bukan kesian. Maka mereka, akhirnya yang muda itu tidak puas hati, pergi berjumpa dengan Nabi Sulaiman AS dan minta Nabi Sulaiman untuk betulkan keputusan ayahandanya. Itu anak dia. Yang tua, yang wanita yang lebih tua itu mengaku itu anaknya. Akhirnya Nabi Sulaiman jumpa dengan ayahandanya, berkata, ayahanda boleh tak revise balik keputusan ini? Bagaimana nak? Panggil kedua orang perempuan itu, kata beginilah, kedua-dua klaim anak mereka dibelah 2 budak itu. Masya Allah. Dibelah 2. Maka yang tua kata, okey, kalau begitu baiklah. Yang muda kata, kalau itulah keputusan Nabi Allah, tak apalah, biar dia ambil lah. Maka Nabi Sulaiman pun dan Nabi Daud pun tercengang melihat. Maknanya takkan berkata demikian, melainkan memang betul dia ibu kepada budak itu. Yang melepaskan tu? Yang mengatakan, takkan nak potong ayat Nabi Allah. Dia kalau kena luka sikit pun saya tak mampu melihatnya. Ini kan pula dia sembelih, dipotong 2. Tak boleh, wahai Nabi Allah. Tak apalah, bagilah kepada dia. Kalau dia klaim dia nak salah, biarlah budak ni hidup. Maka Nabi Daud pun perasan bahawa anak itu, dia buat keputusan salah. Bahawa anak itu sebenarnya milik perempuan yang muda itu. Nampak ya? Jadi ini kisah dibawakan oleh Nabi kita SAW. Ada banyak lagi kisah. Contohnya kisah sebelum Nabi kita menceritakan ada 2 orang bersahabat. Seorang memiliki tanah, seorang memiliki kepakaran untuk penanaman. Bahawa dia nak menyewa tanah kawannya itu untuk tujuan tanaman ni tadi, penanaman. Lalu dia pun telah bersetuju untuk adanya akad yang tertentu, pajak lah namanya. Maka tiba-tiba pada hari dia mengusahakan tanah itu, digalinya, dibersihkannya, mungkin dibuat batas padanya. Tiba-tiba dia menemui sekumpulan harta yang sangat banyak di bawah tanah itu. Menggali. Maka dia pun berjumpa dengan tuan tanah. Berkata pada tuan tanah, wahai tuan tanah, aku sewa tanah kau. Aku jumpa tanah harta yang banyak sangat di situ. Ini bukan milik aku. Aku cuma memiliki bahagian atas untuk penyewaan itu. Pemilik tanah pula berkata, tak, aku dah bagi tanah itu pada engkau. Dalam tempoh ini, apa saja keuntungan kau dapat, apa saja kerugian, engkau kena tanggung. Jadi itu adalah sebahagian daripada keuntungan kau ambil. Oh, ini bagus ni. Allahu Akbar. Tengok ni kalau berlaku zaman kita macam mana agaknya. La ilaha illallah. Ya. Maka si pemilik tanah enggan untuk menerima. Si pengusaha enggan untuk menerima. Masing-masing bawa kes itu kepada Nabi Allah yang ada pada zaman itu. Kata Nabi kita, ini berlaku sebelum kita. Nabi SAW ceritakan. Maka hakim yang merupakan Nabi itu, biasanya Nabi merupakan hakim lah terhadap rakyat dalam keputusannya. Maka Nabi Allah itu telah buat keputusan. Beginilah, kamu ada anak lelaki, kamu ada anak perempuan. Ada. Kahwin dengan mereka berdua, ambil harta ni, jadikan mas kahwinnya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala.
Jadi ini antara kisah-kisah yang Nabi kita bawakan berkenaan dengan umat yang terdahulu dalam perkara bersabit dengan mahkamah. Masya Allah. Itu dia. Baru sikit tu. Baru 3 kisah yang Ustaz ceritakan kepada kita. Dan kita nak dengar lagi kisah-kisah yang menarik. Boleh menjadikan inspirasi. Pokok pangkalnya Ustaz, hakim ini dia kena adil. Dan yang kedua, dia kena memberikan satu solusi untuk menyatukan ataupun memberikan kasih sayang di dalam keputusan tersebut. Baik, sahabat kita di Facebook ada satu soalan yang cukup menarik. Adakah, kita bersama dengan Muhammad Izzuddin, adakah kaedah yang menyatakan bahawa sekiranya seorang itu membuat satu dakwaan dan tuduhan, maka dia perlu mendatangkan bukti untuk menguatkan tuduhan? Manakala jika seorang yang dituduh itu ingin menafikan tuduhan ke atas dirinya, maka dia perlulah bersumpah. Silakan Ustaz, apa kaedahnya? Ya, seperti telah kita bacakan hadis ini daripada awal tadi, al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankar. Nabi SAW telah menyatakan bahawa kalaulah dalam kehidupan ini semua orang boleh tuntut, boleh tuduh, boleh ikut apa sahaja kata-katanya tanpa bukti, maka tentulah banyak darah yang akan dihalalkan. Banyak harta yang akan diambil, cara rampasan dan juga penganiayaan, kezaliman. Tetapi yang wajib dalam kehidupan ini mesti ada bukti. Dan orang yang didakwa itu mesti bersumpah untuk menafikan tuduhan yang dikenakan kepadanya. Jadi hadis ini merupakan hadis seperti yang telah dikatakan oleh Nawawi, Imam Daqiq Al-Eid, kebanyakan para ulama mengatakan dia asas penting dalam perkara yang sifatnya mahkamah, persaksian, menuntut hak dan sebagainya. Jadi Ustaz, maknanya dalam tuduhan kita perlu menyatakan bukti dan juga penafian ini perlulah kepada sumpah. Sebab kalau penafian ni mana pula dia nak dapat bukti tu kan? Jadi Ustaz, sahabat kita Masrifah Nur Jamaah ini ada satu soalan, apakah hukum tuduhan palsu terhadap seorang yang didakwa melakukan kesalahan ketika di dalam mahkamah? Tuduhan palsu ni. Yang kedua, merujuk hadis ini, apakah yang menyebabkan berlakunya dakwaan dan sumpah? Mengapa berlaku dakwa dakwi ketika di padang mahsyar? Okey Ustaz, yang pertama kita nak lihat apakah hukum tuduhan palsu Ustaz yang dibuat dalam mahkamah? Ini dipanggil sebagai syahadatul zur. Syahadatul zur ni merupakan satu persaksian yang sangat besar dosanya di sisi Allah Taala. Ya, dan kalau kita lihat pada ni, persaksian palsu ni bukan setakat di mahkamah. Kadang-kadang ada orang tak belajar di mana-mana, tiba-tiba mengemukakan sijil ya, ataupun title-title yang tertentu. Ini juga merupakan satu persaksian palsu. Jadi itu sebab dalam hadis ketika Nabi menceritakan tentang syahadatul zur ni, Nabi memberikan penekanan sampai para sahabat berkata yang merawatkan hadis itu, contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, la tahu sakat. Banyak kali Nabi repeat, Nabi ulang, wah syahadatul zur, ya, persaksian palsu. Nabi mengulang banyak kali sampai sahabat yang mendengar mengatakan, ya Allah, banyak kalinya Nabi ulang, kami dah faham dah kenapa Nabi ulang banyak-banyak. Bagi menunjukkan dahsyatnya implikasi dan impak kesan daripada persaksian palsu itu. Ya, bayangkan kalau seorang contohnya tak mengaji bidang kedoktoran, tabib, medicine, tiba-tiba pergi ke hospital dan mendakwa dia claim dia seorang doktor. Berapa banyak nyawa yang mungkin tak aniaya, berapa ramai orang yang kena prescribe ubat yang secara salah. Ya, begitu juga sebagai contohnya seorang yang tak ada kelayakan bidang undang-undang, tiba-tiba mendakwa dia bawa bachelor daripada undang-undang tentu di universiti tentu, dan akhirnya menyebabkan hak-hak orang lain teraniaya. Jadi syahadatul zur ni persaksian palsu yang sebenarnya konteks dia sangat besar dan dia termasuk di antara 70 dosa paling besar. Ya, jangan main-main dalam perkara-perkara semikian. Dan demikian juga ketika berada di mahkamah, kalau kita perhatikan, hakim akan tertakluk pada bukti yang dia kemukakan. Itu sebab ada hadis mengatakan bila Nabi SAW buat keputusan untuk para sahabat, Nabi bersabda, innama ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhan bihujjati min ba'din faqdi ala nahwi ma asma'. Semuanya aku manusia biasa dan kamu memperdebatkan hak kamu di hadapanku. Mungkin seorang daripada kamu lebih fasih, maknanya mampu untuk kemukakan hujahnya walaupun dia menipu. Maka ketika dia menyampaikan argumentasinya itu, debatnya itu, poin-poinnya itu, hujah-hujahnya itu, aku cenderung pada hujahnya. Padahal hujahnya itu penipuan. Maka dia kena ingat, apa hak orang lain yang dia ambil ketika itu merupakan satu bahagian daripada api neraka di akhirat nanti. Alhamdulillah. Ya, dia merupakan hukuman yang pedih daripada Allah di akhirat nanti. Ya, bila mendengar kata-kata Nabi itu, seorang sahabat yang dibuat keputusan terhadapnya terus mengatakan, wahai Rasulullah, sebenarnya
saya salah, dia yang betul. Walaupun Rasulullah waktu untuk saya memihak pada saya, sebenarnya saya salah, dia yang betul. Takut dia. Takut para sahabat terhadap apa yang diberi amaran oleh Nabi SAW itu. Jadi itu sebab antara adab menjadi hakim. Ada banyak lah ya. Antaranya dia kena neutral, dia tak boleh buat urusan ketika dia lapar, dia tak boleh urusan ketika terlalu kenyang. Ya, ada waktu-waktu, ada adab-adab tertentu untuk menjadi hakim. Dia tak boleh bergaul dengan orang sebarangan, dia kena ada pembantu, pergaulannya terhad. Jadi banyak perkara yang berkaitan kerana ia takut dipengaruhi oleh orang-orang tertentu ataupun emosinya pada waktu itu. Jadi sebagai orang Islam, tanggungjawab kita adalah membawa persaksian yang benar. Dalam masa yang sama, kadang-kadang ada orang dia tak mau tampil sebagai saksi. Ini pun satu masalah juga. Sedangkan Allah menyatakan wala taktumu syahada wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Ya, ada orang yang tidak mahu tampil sebagai saksi padahal dia perlukan sangat pada waktu itu. Dalam kes itu perlu, dia adalah bukti, dia saksi tapi tak mahu tampil. Ini pun satu dosa besar sebenarnya. Maksudnya jadi satu kewajipan. Satu kewajipan. Bila kita mengetahui satu perkara itu, kita kena tampil. Ya, sebagai contohnya ada kemalangan langgar hari. Maka sedangkan dia berada di tempat itu, dia melihat kejadian tersebut, maka dia wajib tampil untuk beritahu. Jangan dia mendiamkan diri kerana takut disibukkan dengan urusan tertentu. Takut saya banyak kerja, saya tak nak terlibat. Tak boleh tuan-tuan. Jadi persaksian palsu itu haram hukumnya, dan tidak mahu menjadi saksi sedangkan dia tahu pun hukumnya haram di sisi Allah SWT. Maka kedua-dua perkara ini kena diambil perhatian. Boleh jadi orang yang salah itu menang di atas penghakiman di dunia ini, tapi belum tentu anda boleh lari di hari akhirat kelak. Jadi soalan kedua daripada Masrifah Nur ini mengatakan, ada ke Ustaz berlaku dakwa-dakwi seperti di dunia ini di padang mahsyar nanti Ustaz? Ada satu amaran daripada Nabi SAW tentang perkara ini. Iaitu sebab kita baca pada hujung surah amma yatasaalun, ya, yauma yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, ayat ni ayat terakhir pada surah An-Naba itu, bahawa orang kafir mengatakan di akhirat besok, ya Allah, ya Tuhanku, kan baik kalau aku jadi tanah. Kerana penghakiman yang pertama akan berlaku di akhirat adalah penghakiman di antara binatang dengan binatang. Maknanya kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk, contohnya lembu dan sebagainya, maka yang ditanduk itu akan menanduknya di akhirat. Sampai ke tahap macam tu. Maka ketika mahkamah binatang ini berada di hadapan manusia semua untuk melihat begitu adilnya Allah SWT, walaupun binatang dengan binatang pun akan dikenakan hukuman semula, dan selepas hukuman itu dikenakan, balas balik, maka semuanya menjadi tanah. Habis. Maka si kafir ketika melihat suasana itu, dia tidak mengatakan kan baik kalau aku jadi binatang. Masakan dia akan kata demikian. Tapi dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Kalaulah aku ni boleh jadi tanah. Maknanya tak nak kata dia jadi binatang lagi baik. Dia katakan baik kalau aku jadi tanah. Kerana seperti yang kita dapat lihat dalam ayat ini, kata para ulama berdasarkan tafsir-tafsir pada hadis-hadis mengemukakan begitu adilnya perhukuman dan juga kehakiman di sisi Allah. Kalau binatang pun kena agak-agak manusia, boleh lagi tak? Lagi-lagilah kena, ya Allah. Ya, jadi di antara perkara yang paling berat di sisi Allah SWT yang tidak selesai adalah hak-hak berkaitan dengan kemanusiaan. Ya, jadi bila perkara yang berkaitan dengan kemanusiaan itu, sebab kita dapat lihat nanti, kita akan bincangkan, ada caller nampak. Ya Ustaz, betul. Daripada tadi lagi dia tunggu nak bercakap dengan Ustaz ni. Boleh kita raikan Ustaz? Silakan. Kita bersama dengan Cik Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman Azman Sufian dan juga Datuk Dr. Jahzan Muhammad. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Datuk begini Datuk, soalan saya gini Datuk ya. Datuk biasalah kalau dalam mahkamah pendakwa dan juga yang kena dakwa, yang kena tuduh. Jadi kadang-kadang ni dalam mahkamah ni, dalam sistem perundangan kita ni Datuk di dunia ini, kadang-kadang dakwaan tu betul, tapi oleh kerana kebijaksanaan peguam untuk memutarbelikkan kenyataan menyebabkan kes itu dah yang didakwa itu terlepas begitu saja Datuk. Soalan saya Datuk, apakah di sudut pandangan Islam sendiri, sedangkan benda ni benar dilakukan tapi si pihak yang kena dakwa tetap dengan sumpah laknatnya dan sebagainya mengatakan dia tidak melakukannya, dan kebijaksanaan peguam pula untuk memutarbelikkan kenyataan dan dakwaan ini menyebabkan dia terlepas. Jadi soalan saya, apakah kes ini dikira
teraniaya ke ataupun bagaimana di sudut pandangan Islam mengenai kes yang dah dikatakan sebagai betul tapi terlepas begitu saja, Datuk. Itu soalan saya, Datuk dan Dai. Terima kasih banyak, Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin disebabkan faktor-faktor itu, Ustaz. Tapi kita nak berehat sebentar, Ustaz. Kita nak jawab selepas ini. Boleh, Ustaz? Para penonton nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, tajuk hari ini penting, kita kena dengar sampai habis, iaitu berkaitan dengan dakwa dan sumpah. Boleh jadi orang yang dakwa ada peguamnya yang pandai cakap, bayar mahal, dan juga pandai memutabelitkan situasi dan mereka boleh jadi menang. Dan boleh jadi orang yang didakwa ini tidak ada duit, Ustaz, dan tidak mampu untuk mempertahankan dirinya. Bagaimana dengan situasi ini, Ustaz? Kita dapat lihat dalam satu hadis yang sahih bila Nabi SAW menyatakan, man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha ma'al imri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Maksud hadis ini, ada di kalangan manusia ni yang sengaja buat sumpah yang menyebabkan dia menang satu kes dengan bukti-bukti yang dikemukakan, dengan lawyer yang hebat-hebat yang dibawakan, ya, sedangkan dalam tujuannya itu adalah untuk mengambil harta manusia, menyebabkan dia merampas hak orang lain, maka Allah SWT akan jumpa dengannya pada hari esok dalam keadaan dia berdosa besar dan Allah marah sangat padanya. Itu sebabnya dalam hadis yang tadi ada saya sebutkan, Nabi SAW telah menyatakan, Ummu Salamah radhiyallahu anha merupakan salah seorang daripada perawi hadis ini, iaitu isteri Nabi yang mulia ini, berkata bahawa Rasulullah SAW telah pun bersabda bahawa maksud daripada kata-kata Nabi SAW ini, siapa yang ambil hak orang lain pada hari kiamat nanti, seperti yang telah pun dikatakan tadi, maka dia akan dia telah mengambil satu bahagian daripada api neraka sebenarnya. Jadi konteks pada hari ini, apa yang berlaku adalah kerana sikap orang tertentu yang tamakkan harta orang lain, nakkan satu perkara yang bukan miliknya, lalu menyebabkan dia sanggup untuk buat apa sahaja asalkan dia menang kes itu. Maka ini satu amaran daripada Nabi SAW bahawa dia mengambil satu bahagian daripada api neraka. Tuan-tuan, kata Imam Zamakhsyari, kalau kita nak tahu kenapa Allah Ta'ala bagi pada kita api ni boleh digunakan kat dunia, sentiasa sebut perkataan naru jahannam dalam Quran. Kenapa, ya? Cuba kita lihat api betul-betul. Api yang ada ni kalau kena pada tangan kita pun melecur dah. Sakit, Ustaz. Minyak kena sikit pada kita pun dah melecur badan kita. Kata Imam Zamakhsyari, tujuan Allah Ta'ala beri kepada kita api kat dunia ni untuk kita nikmati penggunaannya, walaupun dia begitu kesannya begitu sekali. Bayangkan yang ada kat akhirat itu 70 kali lebih dahsyat daripada yang ada kat bumi yang kita gunakan pada hari ini. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini semua adalah satu peringatan untuk orang beriman supaya jangan ambil hak orang lain. Jadi tanggungjawab kita adalah mengeduket, memberi tarbiyah, mengingatkan bahawa cukuplah dengan apa yang kita ada, tak perlulah kita mengambil hak orang lain, menampas hak orang lain, kerana sifat ni bukan sifat tamak. Nabi SAW menjelaskan bahawa akhir zaman menyaksikan perkataan syuhun muttaba', maknanya rasa tamak yang luar biasa ni diikuti, dipatuhi sampai manusia itu membunuh satu sama lain. Inilah di antara bukti-bukti yang berlaku yang Nabi SAW menyatakan, ya, bila orang sanggup untuk tuntut satu benda yang bukan miliknya, kemukakan bukti-bukti palsu, semuanya dia tidak beriman dengan akhirat sebenarnya. Dia tidak meyakini adanya hari akhirat yang ada pembalasan, benda yang kecil, apatah lagi benda yang besar seperti yang digambarkan dalam hadis-hadis ini. Kira tak berbaloi lah kalau kita setakat ambil harta orang 10,000, 20,000, nak kena duduk dalam bakaran api neraka puluhan ribu tahun. Sanggupkah anda? Jadi kita nak sambung soalan kita di Facebook bersama dengan Syahiralia Muhammad. Soalannya, dalam hadis ini kenapa Islam tidak membenarkan hutang darah dibayar dengan darah, dan kita kenalah kemukakan dakwaan dan bukti yang sahih untuk mendapatkan keadilan. Silakan, Ustaz. Pertamanya kita lihat dalam konteks persaksian dalam Islam ni ada banyak. Yang pertama sekali contohnya saksi terhadap perzinaan.
Ya, bila Allah menyatakan wallati yatina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Kalau seseorang itu melakukan zina, maka hendaklah dibuktikan dengan 4 orang saksi. 4 orang manusia, 4 orang lelaki yang adil, yang ada syarat-syarat tertentulah yang dikemukakan, ya. Kemudian walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang yang menuduh seorang perempuan ataupun lelaki sekalipun melakukan zina, maka hendaklah dia membawa 4 orang saksi. Sekiranya digagal membawa saksi, maka sebat dia 80 kali. Kita faham dulu apakah konteks persaksian dalam Islam. Lagi tentang pembunuhan, sebagai contoh, ataupun selain daripada perzinaan, mencuri, menuduh dan sebagainya. Jadi Allah menyatakan dalam surah Talaq ayat kedua, wa ashidu zawaya adli minkum wa aqimu syahadata lillah. Datangkan 2 orang saksi yang adil di antara kamu dalam menegakkan kesaksian itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertanya, kenapa pula kalau kes zina 4 orang saksi tapi pembunuhan 2 orang saksi? Ataupun kes lain 2 orang saksi tapi kes zina 4 orang saksi? Jawapannya antara dikemukakan oleh Imam Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, begitu juga Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, bahawa zina ni satu perkara yang besar di sisi Allah Taala. Kerana ia melibatkan banyak perkara, itu melanggar hak Allah SWT. Kalau membunuh manusia, melanggar hak manusia. Mencuri melanggar hak manusia, tapi zina adalah hak Allah SWT. Ya, jadi dalam konteks ini itu sebab hukuman dikenakan begitu berat. Ada setengah ulama mengatakan kerana ia melibatkan 2 pihak, lelaki dengan perempuan, maka 2 dengan 2. Maka dalam konteks 2 orang pesalah itu mengemukakan 4 orang saksi. Ada penjelasan para fuqaha dalam kes ini, ya. Lagi saya jelaskan tuan-tuan. Saksi untuk melibatkan hak-hak seperti jual beli, pinjaman, sewa menyewa dan sebagainya. Maka dalam kes ini digalakkan kita untuk ada 2 orang saksi, digalakkan. Bukan wajib dalam kes ini, ya, digalakkan kerana ia melibatkan muamalah. Ya, maka di atas sekeping kertas pun telah ditandatangani seorang saksi pun mencukupi. Tapi disunatkan 2 orang. Wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani man tardawna min asyhada. Kalau tak ada 2 orang lelaki, seorang lelaki, 2 orang perempuan pun memadai. Kalau tak, seorang pun cukup, seperti ada bukti-bukti yang dikemukakan. Kemudian kesaksian tentang perkara-perkara yang pada umumnya tidak dapat diketahui oleh kaum lelaki, kerana perkara ini berkaitan bersabit dengan hak-hak orang perempuan. Contohnya apa? Kelahiran, penyusuan, keperawanan. Maka tentulah orang lelaki tidak berhak, tidak layak. Kalau ada orang perempuan lebih diutamakan. Tapi yang ini semuanya jin. Semua doktor pakar sakit puan semuanya orang lelaki, apa nak buat. Jadi dalam kes ini diutamakan orang perempuan untuk menjadi saksi. Kemudian lagi kalau kita lihat satu perkara yang saya nak sebut pada tuan-tuan berkaitan dengan bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang tertuduh. Nanti saya bacakan untuk tuan-tuan ayat para fuqaha. Seorang hakim, iaitu qadhi. Hakim ni dipanggil qadhi dalam Islam. Qadhi, kalau bukan Tok Kadi yang nikah orang. Itu lain kan. Okay. Qadhin, qadhi maknanya seorang hakim. Diperintahkan untuk, biasanya hakim merujuk kepada pemimpin politik. Dalam Islam dipanggil hakim itu adalah pemimpin politik biasanya. Tapi kalau qadhi itulah hakim dekat mahkamah. Ini perbezaan istilah dalam Islam, dalam orang Melayu dan orang Arab lah. Diperintahkan untuk memutuskan hukum bagi orang yang memiliki bukti yang menunjukkan kejujurannya, baik dia berkedudukan sebagai seorang yang menuduh ataupun yang tertuduh. Syariat Islam yang bijaksana telah menjadikan bukti sebagai hujah bagi orang menuduh. Jika dia mengemukakannya, maka apa yang dituduhkannya itu dianggap benar. Ini penting sangat untuk faham. Kerana orang yang menuduh, dia kena ada bukti. Bukti ni manusia. Bila manusia tampil untuk datang ke mahkamah di hadapan qadhi ni tadi, di hadapan hakim yang kita panggil ni tadi, maka hakim kena menerima kerana ada bukti. Ya, sebagaimana dia menjadikan sumpah sebagai hujah bagi orang tertuduh, maka jika dia bersumpah terbebas daripada apa yang dituduhkan kepadanya. Katalah yang tuduh ni bawa bukti. Hakim pun tengok macam betul, tapi panggil juga yang dituduh. Mari sini kau, betul ni ada bukti. Tidak, dia bersumpah. Maka hakim akan membuat keputusan mengikut kepada kebijaksanaannya. Ada banyaklah dalam Islam ni tuan-tuan orang yang hebat. Contohnya macam Syuraih Al-Qadhi. Pernah dengar tak nama Syuraih? Syuraih ini adalah seorang tabi'i, dia tak jumpa Rasulullah SAW, tetapi dia telah menjadi hakim daripada zaman Umar sampai pada Muawiyah. InsyaAllah. Lama Umar berapa puluh tahun, Osman berapa puluh tahun, Muawiyah, Ali, kemudian masuk pada Muawiyah radhiyallahu anhu ma'ardhahum jami'an.
Panjang tempohnya. Syuraih ini seorang figure yang sangat menarik. Tuan-tuan, saya cerita sikit tentang Syuraih. Syuraih ini satu hari berada di Madinah. Sayyidina Umar pada masa itu bersisih faham dengan penjual kuda. Sayyidina Umar beli kuda, balik ke rumah, kuda itu tempang. Dibeli di pasar elok. Balik ke rumah tempang. Maka Sayyidina Umar pun pulangkan semula kepada penjual kuda dengan mengatakan bahawa engkau jual kuda pada aku, kuda yang sudah tempang. Jawapannya, tidak, wahai Amirul Mukminin, tidak. Masakah saya nak jual pada tuan kuda yang sedemikian? Saya beriman kepada Allah dan Nabi mengatakan, "Mangasyana falaisa minna." Siapa menipu bukan dari kalangan kami. Saya tidak buat begitu. Akhirnya keputusan itu dihakimi oleh Syuraih. Sayyidina Umar panggil, "Mari sini kau jadi hakim dalam keputusan ini." Walaupun Sayyidina Umar seorang khalifah. Maka Syuraih buat keputusan, wahai Sayyidina Umar ambil dalam keadaan baik, bukan? Maka ketika dia sakit, dia tempang dalam jagaan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar tidak layak untuk dapat hak khiyar dalam kes ini, pulang hak semula. Tidak. Maka keputusannya pihak kepada penjual yang asal. Tak ada kad waranti, Ustaz, Tak boleh. Sebab takkan kuda ni dikemukakan bukti sebagainya bahawa kuda ni sihat ketika dijual. Tuan-tuan, Sayyidina Umar kagum dengan keputusan Syuraih ini. Orang ini, Sayyidina Umar mengangkatnya menjadi hakim negara Islam. Masya-Allah. Allahu Akbar, Masya-Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ada banyaklah perkara berkaitan dengan kehidupan hakim ini, yang kehidupan da'i pula dah. Kehidupan hakim ini, qadhi ini, pemimpin dari sudut justice ini, sehingga panjang tempoh kepimpinannya dikagumi oleh ramai orang. Sayyidina Ali kagum pada Muawiyah, kagum padanya keputusan-keputusan yang dibuat. Ini semua adalah bukti bagaimana dalam Islam ni seorang badan kehakiman tu satu badan yang tidak dipengaruhi mana-mana pihak sekalipun, barulah orang yang lemah akan mendapat hak masing-masing. Kita nak tahu lagi macam mana jenis orang yang layak untuk menjadi hakim ni, dan apa bentuk-bentuk sumpah yang perlu dilafazkan. Lafaz dengan nama Allah ke? Para penonton nak tahu jawapannya kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali yang Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sumpah, janji, bukan saya yang buat. Sumpah, tapi saya tak nak sebut nama Allah. Itu dia Ustaz. Tadi soalan kita tadi, yang mana sahabat kita Aisyah Ica, dia nak tanya bagaimana sekiranya orang yang didakwa enggan bersumpah kerana tidak mahu guna nama Allah untuk kepentingan dirinya. Adakah berbalik kepada yang mendakwa? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada dua perkara kat sini. Yang pertama, sumpah yang dipanggil sumpah lagu, sumpah yang main-main. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarruhum wa bagaimana Allah menggambarkan bahawa jangan jadikan Allah Taala yang urdah. Urdah ni maknanya sikit-sikit bersumpah, sikit-sikit bersumpah. Maka ini yang tidak digalakkan, yang tidak dibenarkan. Bahkan orang melakukan demikian boleh jadi orang fasik. Sikit-sikit bersumpah, sikit-sikit bersumpah. Maka ini tidak dibolehkan, kerana kita menjadikan Allah ni bahan permainan untuk mengharuskan atau menghalalkan apa sahaja aktiviti kita, perbuatan yang kita lakukan, padahal perbuatan itu belum tentu betul. Ini tidak boleh dilakukan. Mesti ada adab kita dengan Allah Taala. Ini pertama. Yang kedua, dalam kes yang hadis yang kita bincangkan ini, iaitu al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankar. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan yang digunakan, maka wajib kepada yang menuduh mendatangkan bukti. Kalau tak ada bukti, tak sempurnalah dakwaannya itu. Kerana bila dia menuduh satu benda yang luar daripada normal. Tuduh orang tu curi duit saya. Orang tu tak mencuri, sepatutnya duit kau hilang. Macam mana ada bukti bahawa dia mencuri? Maka kita kena datangkan bukti. Nampak kan? Yang dituduh pula, dia hanya bersumpah, dituntut untuk bersumpah. Dalam konteks hadis ini, ala man ankar. Ala tu merujuk kepada wujub. Maka bila kes itu dibawa kepada mahkamah akan bertanya kepada yang tertuduh, betulkah awak mencuri? Betulkah awak mengambil hak orang? Betul tak awak merampas tanah orang? Betul tak awak mengalihkan batu sempadan? Contohnya. Maka dia wajib bersumpah mengatakan tidak. Kalau benda itu satu benda yang dia nafikan, wajib. Maka siapa yang tidak mahu bersumpah, hukum akan kena kepada dia. Bahawa si penuduh itu telah bawa bukti, dan sekarang dia tidak mahu bersumpah, maka sahlah dia melakukan perbuatan tersebut. Kerana dalam konteks yang kedua yang diterangkan dalam hadis ini, pada ketika dia dituduh dan tuduhan itu tidak benar, wajib dia mempertahankan dirinya.
Dan dia tidak mengatakan, oh tak, saya tak mau jadikan sumpah ni main-main. Apa pula ni dalam kes yang tertentu? Ini kes melibatkan hak. Ini kes melibatkan penghormatan, kehormatan dan juga status maruah diri. Maka wajib dia bersumpah untuk menafikan tuduhan yang dilakukan terhadapnya. Andai dia tidak mahu bersumpah, dia silap faham ni antara sumpah konteks pertama dengan konteks yang kedua. Konteks pertama tadi memang kita tidak galakkan. Bahkan orang yang rajin bersumpah, sikit-sikit bersumpah ni kita gambarkan tadi buatannya fasik. Maka dalam konteks kedua ini, orang yang disuruh untuk bersumpah dalam keadaan itu, dalam kondisi itu, wajib kepadanya bersumpah untuk menafikan. Sebagai contohnya kerana perkara itu tidak benar. Saksi yang dikemukakan saksi palsu, maka dia wajib mempertahankan dirinya. Maka ada dua keadaan yang tuan-tuan kena faham. Yang bersumpah ni sekejap bersumpah. Sebut nama Allah, saya nampak dia. Sumpah sikit, saya baru keluar duit. Sumpah sikit, fulan tu memang pembohong. Sikit-sikit bersumpah. Ini senang yang tidak dibolehkan. Ini Allah gambarkan, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum. Tak boleh kamu jadikan Allah ni bahan mainan kamu untuk kamu menghalalkan satu perkara, untuk kamu mengemukakan setiap perkara itu kena gunakan nama Allah SWT. Dan sebenarnya dalam Islam pun tidak digalakkan untuk kita bercakap tahu. Bahkan buatannya berdosa. Kalau kita mengatakan saya sebenarnya seorang yang jujur, Allah saksi saya. Tak boleh cakap macam tu tahu. Tak boleh senang-senang. Tak boleh cakap macam tu tahu. Saya adalah seorang pekerja berintegriti. Allah saksi. Tak boleh cakap begitu tuan-tuan. Dalam Islam tak boleh cakap begitu. Allahu syahidun ala zalik. Tak boleh hukumnya. Bahawa kita mempermain-mainkan nama Allah SWT. Adab kita dengan Allah tak boleh macam tu. Cuma dalam konteks yang kedua yang diterangkan dalam hadis ini, bila anda dituduh dan anda wajib mempertahankan diri kerana tuduhan itu tuduhan palsu, maka ketika itu menjadi wajib untuk anda mengatakan, menggunakan nama Allah untuk mempertahankan diri. Jadi dua situasi yang berbeza. Lafaznya lebih kurang macam mana Ustaz? Lafaznya dalam sumpah dia jawab billahi, wallahi, tallahi. Jadi ini semua adalah bukti sumpah yang kita sebutkan mengikut apa yang ditetapkan oleh hakim. Baik Ustaz. Jadi bagaimana kita sebut sumpah laknat pula Ustaz? Itu boleh ke kita cerita sikit Ustaz? Ya. Sumpah laknat ni kalau kita lihat dalam kaitan dengan seorang lelaki menuduh isterinya melakukan perbuatan zina. Hukum asal kepada perbuatan zina ni kalau berlaku maka kena ada 4 orang saksi. Tetapi dalam kes yang berlaku pada zaman sahabat, ketika sahabat ni tampil kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, dia melihat lelaki itu berkata, saya melihat isteri saya ada orang lelaki di sisinya. Maka Nabi menyatakan kepadanya, kau kena datangkan 4 orang saksi. Maka beliau menjawab, wahai Rasulullah, manalah ada suami yang sanggup buat demikian Rasulullah. Maruah diri Rasulullah. Bukan maruah. Takkanlah seorang itu, wahai Rasulullah, bila isterinya berzina, dia kena panggil 4 orang untuk tengok isterinya. Takkan buat gitu wahai Rasulullah. Malu. Tentu dibunuhnya lelaki itu. Kan? Jadi dalam kes ini Allah pun menurunkan ayat bahawa dalam kes yang melibatkan walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu an la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin. Ayat ke-6 ke-7 surah An-Nur. Bila seorang itu melihat isterinya melakukan zina, maka dia tampil kepada hakim untuk mengatakan 4 kali mengatakan bahawa memang dia melihat isterinya itu berzina dan dia adalah seorang yang benar. Itu gayanya. Dan sumpah dia yang kelima, dia berkata, dan laknat Allah ke atas diriku seandainya aku berbohong dalam perkara ini. Berat tu Ustaz. Berat. Itu namanya laknat. Manakala seorang perempuan pula ketika dituduh, dia hendaklah mengatakan 4 kali lelaki dia berbohong dan laknat Allah ke atasnya yang kelima kalau dia pula yang berbohong. Jadi ini dipanggil li'an, sumpah laknat. Ia khusus untuk perhubungan suami isteri kerana Islam menjaga maruah mereka daripada dicerobohi. Walaupun telah berlaku pencerobohan seperti itu, tapi Islam tak benarkan untuk diceroboh kali kedua, untuk dipanggil, dipertuntunkan kepada orang ramai. Maka madailah seorang lelaki ataupun seorang isteri bersumpah di hadapan hakim untuk mengatakan demikian. Maka ini namanya li'an, mula'anah. Sumpah laknat yang sangat bahaya kita minta kepada Allah dalam suasana dunia hari ini yang tidak mengenal sempadan, supaya kita terpelihara tuan-tuan daripada maksiat yang berlaku pada hari ini. Baik Ustaz, ini dah ada bukti. Yang si dakwa ni dah ada bukti dan yang didakwa pun dah bersumpah dan akhirnya hakim yang akan buat keputusan sama ada siapa menang dan siapa betul. Begitu Ustaz? Ya.
Baik, jadi kita ada soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita, yang mana tadi Ustaz sebut kalau ada sebarang tuduhan dan sebarang kita sebut dakwaan, perlu datangkan saksi, 4 orang saksi ataupun 2 orang saksi dan sebagainya. Tapi Ustaz, Salah Rasid Cik ni nak tanya, apakah bentuk-bentuk bukti yang perlu dikemukakan oleh pihak pendakwa yang boleh diiktiraf oleh syarak? Boleh ke bawa video? Boleh ke bawa gambar? Boleh ke bawa surat perjanjian? Silakan Ustaz. Dalam Islam kita ceritakan saksi ini melibatkan manusia. Saksi, bukti yang paling, proof yang paling kuat adalah manusia. Kerana itu dalam konteks yang telah dijelaskan tadi, surah Nisa ayat 15, wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashidu alaihina arba'atan minkum. Siapa yang melakukan zina wajib bawa 4 orang saksi, dan saksi itu pula lelaki yang adil, tak terlibat melakukan dosa besar, melihat perkara itu berlaku dengan betul. Ya, bahawa bukan setakat peluk-peluk seperti digambarkan dalam hadis, umpama timba masuk dalam telaga, ya, sebagaimana celak dimasukkan dalam tempatnya. Jadi nampak perkara itu berlaku dengan betul, bukan main-main punya perkara ini, tuan-tuan. Dan adalah penjelasan para ulama dalam konteks ini bahawa kalau begitu susah sekali nak mendatangkan saksi, maka nak ceritakan kerana ia melibatkan hak nasab sebenarnya. Kalau lahir anak nanti macam mana, kita telah membunuh anak tu punya masa depan. Dan perempuan yang telah melakukan perbuatan seperti ini, lelaki melakukan seperti ini, menyebabkan runtuhnya institusi keluarga dan sebagainya. Jadi saksi mesti daripada kalangan manusia. Lagi saya sebut pada semula, ya, bila melibatkan pembunuhan, melibatkan perkara-perkara seperti mencuri, minum arak, maka ini memerlukan kepada 2 orang saksi. Kalau melibatkan jual beli, perkara-perkara sifat muamalat, digalakkan untuk kita mendatangkan 2 orang saksi. Kalau tak boleh 2 orang saksi, seorang lelaki, 2 orang lelaki, maknanya seorang lelaki, seorang lelaki, 2 orang perempuan. Ya, kemudian dalam perkara berkaitan dengan orang perempuan lah yang jadi saksi. Contohnya dalam kes kelahiran, penyusuan, seperti yang berlaku dalam satu peristiwa pada zaman Nabi SAW. Yang menarik peristiwa ni, iaitu Uqbah bin Harith berkata, saya berkahwin dengan seorang perempuan. Tiba-tiba datang seorang wanita berkulit hitam kepada kami dan beritahu, wahai lelaki, wahai perempuan, suami isteri, aku pernah menyusukan kedua kamu sekali. Perempuan ini datang memberitahu kepada Uqbah bin Al-Harith. Maka Uqbah pun datang kepada Nabi SAW, berkata, wahai Rasulullah, perempuan berkulit hitam datang kepada kami banyak kali, mengatakan dia telah menyusukan kami berdua, wahai Rasulullah SAW. Ya, saya dan isteri saya. Maka Nabi SAW akhirnya telah memfasahkan di antara mereka. Nabi menceraikan mereka kerana pembuktian dalam kes ini menunjukkan satu sahaja. Perempuan itu datang mengatakan bahawa saya telah menyusukan awak. Dalam konteks yang berlaku itu, apa keperluannya untuk melaporkan perkara tersebut? Memang sebenarnya berlakulah kalau begitu, kerana tak ada kepentingan untuk dia mengatakan demikian. Jadi benar wanita itu telah bercakap, dia berkata kebenaran. Maka Rasulullah telah pun misahkan di antara Uqbah bin Harith dengan isterinya. Jadi dalam konteks yang kita lihat ni, sudut Islamnya, pembuktian mesti saksi itu dari kalangan manusia. Kerana apa yang kita tahu ini, dunia komunikasi yang sangat canggih dengan device, gadget semua boleh manipulate, bukan? Boleh edit, Ustaz. Boleh edit. Kadang-kadang kita tengok benda itu boleh diubah suai. Maka itu sebab Islam ni punya syarat yang sangat ketat, kerana memerlukan kepada manusia dan ada syarat-syaratnya. Kerana perkara itu saja yang dapat menjaga hak manusia yang lain daripada penganiayaan, kezaliman, penipuan dan sebagainya. Baik, banyak lagi perkara yang akan kita bicara selepas ini. Para penonton, kita dah tamat dah di TV3. Terima kasih penonton-penonton TV3. Nak tahu sambungannya selepas ini, kita sambung lagi 30 minit di TV9. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton. Hari ini kita dalam pengajian hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang ke-33 berkaitan dengan dakwa dan juga sumpah. Betul ke si Minah tu
nampak macam ada skandal je dengan Pak Mat sebelah rumah tu. Kita kena hati-hati dalam membuat dakwaan kerana boleh jadi dakwaan kita itu salah dan kita boleh dikenakan hukuman, dan begitu juga ya mendapat dosa yang besar pada Allah Subhanahu Taala. Para penonton, kita nak teruskan dengan soalan kita daripada Mak Eton. Soalan menarik daripada Mak Eton ni, kenapa dakwaan zina perlu ada 4 orang saksi berbanding saksi minum arak dan membunuh hanya 2 orang saksi sudah memadai, sedangkan dosa minum arak dan membunuh lebih berat? Kenapa 2 je saksi? Silakan Ustaz. Bila kita melihat hukum zina ni, jelas para ulama, contohnya macam Imam Ibn Rushd dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid, bahawa zina ni merupakan hak Allah SWT. Implikasi daripada zina ni tuan-tuan adalah lelaki itu hilang rasa kebertanggungjawaban kepada keluarganya kalau dia sudah berkahwin. Isteri sudah tidak boleh dipercayai. Nanti dia mengandung anak siapa? Anak suaminya ke? Anak orang lain ke? Dan kemudian anak-anak yang lahir itu, tuan-tuan, ada kajian, walaupun kajian ni tidak tentu betulnya lagi, tapi mengatakan bahawa kenapa berlakunya apa dipanggil sebagai, maafkan saya, mungkin istilah lain tak hadir dalam minda saya waktu ni. Dipanggil apa? Dipanggil haruan makan anak. Kan? Okey. Bahawa setengah kajian mengatakan kemungkinan bahawa seorang lelaki ni kalau dia ada anak perempuan, anak itu merupakan satu sebahagian daripada dirinya. Mana mungkin seorang lelaki sanggup melakukan perbuatan itu kepada anaknya sendiri? Dibimbangi, tuan-tuan. Kerana isinya ada terlibat dalam perkara-perkara seperti itu, menyebabkan anak itu dia tidak rasa seperti anak dia. Maka ni ada kajian yang menunjukkan demikian, tuan-tuan. Sejauh mana benarnya, wallahu alam, tapi dikatakan oleh pihak yang tertentu. Jadi maksud saya kat sini, implikasi daripada zina ni terlalu besar. Dia melibatkan kehormatan diri, kekeluargaan, nasab, anak yang lahir besok macam mana kalau dia perempuan, macam mana. Kemudian ada orang pula yang membinkan anak itu kepada dia pula dah. Ya, sedangkan Allah menyatakan ud'uhum li abaihim wa aqsatu 'indallah, tak boleh nak binkan kepada kita kalau bukan nasab kita, keturunan kita. Tengok. Jadi di sini jelas Ibn Rushd dan juga dalam kitab Mughni oleh Ibn Qudamah bahawa kenapa zina ini memerlukan kepada 4 orang saksi, sedangkan bunuh hanya 2 orang saksi. Dan begitu juga dalam perkara yang tertentu, minum arak sebagai contohnya, kerana itu dosa melibatkan individu itu saja. Tapi kalau zina ni dia hak Allah dan melibatkan banyak golongan, banyak parti, banyak kumpulan yang akan terlibat dalam perbuatan haram itu. Maka inilah hikmah di sebalik apa ni. Setengah mereka mengatakan, setengah fuqaha mengatakan bahawa itu ada disebut oleh Imam Nawawi dan Majmu' sebagai contohnya, ada di kalangan mereka yang mengatakan bahawa kerana ia melibatkan 2 golongan. Kalau minum arak ni tadi 1 orang kan, kalau berzina melibatkan 2 orang, lelaki dengan perempuan itu. Jadi 2 dengan 2 jadi 4. Setengah mereka mengatakan demikian. Tapi pendapat yang pertama itu Allahu a'lam lebih aqwa, lebih arjah, iaitu kerana buatan zina ni adalah Allah tidak boleh dicerobohi. Sebagaimana dalam hadis mengatakan Allah itu ghayur, Allah itu bersifat cemburu. Cemburunya Allah melihat buatan-buatan haram dilakukan oleh manusia. Sebagai seorang suami cemburu melihat isterinya mungkin bernampilan menarik depan lelaki lain, maka cemburunya Allah SWT terhadap buatan haram yang kita lakukan melebihi segala-galanya itu. Jadi ini perkara yang kita kena faham. Tadi ada soalan tentang sumpah laknat kan? Ya Ustaz, ni daripada Muhammad Effendi Mat Daud, dia nak tanya, kita sering mendengar ayat sumpah laknat. Saya tidak faham, bolehkah Ustaz terangkan apa itu sumpah laknat? Sekiranya orang yang bersumpah laknat itu berbohong, apakah implikasi yang menimpanya? Adakah orang yang bersumpah laknat perlu bertaubat nasuha? Tadi kita dah cerita tentang orang yang zina Ustaz, sumpah laknat. Mungkin ini tentang hal yang lain pula. Silakan Ustaz. Sumpah laknat juga dipanggil sebagai mungkin satu perkara yang telah kita jelaskan tadi, li'an mula'anah kan, yang mana seorang lelaki menuduh isterinya melakukan perbuatan yang haram dan dia ada bukti. Mungkin zaman moden ni dikemukakan sebagai video yang diambil dengan perkara-perkara tertentu yang berlaku dan dia layak untuk mengemukakan demikian, akan bergantung pada pertimbangan hakim melihat kepada suasana yang mengelilingi keadaan yang berlaku keliling, mula basat yang ada di situ. Satu lagi perkara yang dipanggil sebagai mubahalah. Bila kita cerita sumpah ni ada kaitan dengan mubahalah. Mubahalah ni adalah kes yang berlaku pada zaman Nabi ketika datang segolongan Kristian ke Madinah untuk mendakwa bahawa agama Islam itu tidak benar. Nabi yang terlahir Nabi Isa. Maka padri-padri yang datang dari Najran, datang dari Yaman ini telah pun berjumpa dengan Nabi di Madinah, duduk di Masjid Nabawi. Adalah perkara-perkara fiqah yang dibincang ke situ.
orang bukan Islam masuk dalam masjid sebagainya, dan berlakulah perdebatan di antara mereka dengan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka tetap mengatakan mereka benar, Muhammad SAW itu bukannya Nabi akhir zaman. Ya, sampai turun ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu cintakan Allah, macam kata-kata golongan padri Kristian yang mahir berdebat itu, maka hendaklah ikut aku, ikut Rasulullah SAW, barulah Allah cinta kepada kamu. Sampai kepada ayat summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Bila mereka tetap mengatakan mereka benar, Islam itu tidak benar, Nabi telah pun diwahyukan oleh Allah buat sumpah mubahalah. Bukan muhabalah. Terbalik tu. Ada orang sebut kita kena muhabasah, bukan muhasabah. Terbalik. Muhasabah. Begitu juga mubahalah, bukan muhabalah. Okey. Ya, nanti ada orang terkeliru. Mubahalah. Mubahalah datang perkataan sumana bertahil fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Maka Nabi telah diwahyukan oleh Allah untuk mengatakan kepada puak Kristian itu, mai sini kamu, kita bersumpah, siapa yang betul Allah akan selamatkan, siapa yang menipu dia akan kena azab tangtu juga, waktu tu juga, on the spot. Jadi engkau bawa keluarga aku bawa keluarga aku, engkau bawa keluarga aku bawa keluarga aku. Maka Nabi telah membawa di situ Fatimah radhiyallahu anha, Hasan, Husin. Ini keluarga aku, kata Nabi SAW. Maka akhirnya pada hari yang dijanjikan untuk duduk di padang dan mengatakan aku benar, dia salah, dia pula mengatakan sebaliknya, pada hari itu Kristian tarik diri. Oh, takutlah tu. Tak berani dia. Dan nampaknya mubahalah tidak pernah berlaku dalam Islam. Sumpah seperti ini tak pernah berlaku, kerana pada zaman Nabi pun golongan yang terlibat menarik diri. Kerana dia tahu, akhirnya memang dia tahu dia salah. Dia tahu dia memesongkan pengikutnya. Dia tahu dia banyak kepentingan peribadi dia. Maka akhirnya dia menarik diri dan bersetuju untuk membayar jizyah kepada umat Islam. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan, ini satu perkara juga yang tuan-tuan maksudkan, yang mana satu, tapi kalau kita sebut dalam kitab fiqih, sumpah li'an, mula'anah itu adalah lebih berkaitan kepada suami isteri dalam konteks kita pada hari ini. Ya, mubahalah ni tidak berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi panggil untuk dilakukan, maka pihak yang berkenaan telah tarik diri kerana ketakutan, maka sebenarnya ia tidak pernah berlaku dalam kehidupan Nabi SAW. Okey Ustaz, jadi ini perlu kita lihat dan perlu cakna bila mana jangan senang-senang untuk kita bersumpah sesuka hati, bersumpah pula sumpah laknat, takut kita betul-betul ya diberi siksaan, orang kata on the spot, takut gitu Ustaz ya. Baik, para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz lah tentang isu kita pada hari ini berkaitan dengan satu tuduhan yang kadang-kadang di media sosial Ustaz. Ya, tuduhannya simple je. Rasanya macam makcik sebelah rumah tu ada skandal dengan pakcik yang baru kematian isteri tu. Dia rasanya tu Ustaz. Adakah rasa itu merupakan satu dakwaan yang mana merupakan perlu dibawakan saksi, ataupun apakah hukum kita suka untuk ini ya kot dan membuat tanda tanya di dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Ini benda yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita Ustaz. Ya. Dalam Islam diajar kita ada satu surah namanya surah Al-Hujurat. Ya, surah Al-Hujurat ni turun berikutan dengan teguran Allah SWT kepada para munafikun, kaum munafikun yang memanggil Nabi dengan panggilan yang tak sepatutnya, memanggil Nabi daripada luar rumah dengan, sedangkan rumah ni memiliki dindingnya. Walaupun simpelnya rumah Nabi itu, kalau kita tengok kita pergi ke muzium di Madinah melihat rumah Nabi sangat zuhud. Ya, kalau tuan-tuan nak lihat lebih jelas replikanya dalam buku Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ditampilkan gambar replika rumah Nabi yang sebenarnya. Lihat tuan-tuan ambil pengajaran. Ya, nak ceritakan bahawa dalam Islam kita dilarang untuk melihat apa yang terdapat di balik dinding. Dilarang untuk dipanggil wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, tajassas ni tajassus, datang perkataan jasus. Jasus ni mata-mata, mencari-cari aib orang. Ya, dalam hadis mengatakan man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib orang Islam, ini maksud saya dalam konteks yang umum ya. Jangan kita pula kalau orang buat maksiat kita biarkan, orang kena tutup, bukan begitu maksudnya. Maksudnya dalam keadaan general. Ya, kita mencari-cari aib orang ni, buka-buka gosip itu dan sebagainya hanya untuk melariskan sesuatu benda yang ada dekat media sosial yang kita bawa, ini haram hukumnya tuan-tuan. Selagi tak ada bukti kita, hak orang Islam itu
Seperti Nabi telah umumkan dalam peristiharan hari Hajatul Wada', Nabi telah mengatakan, sungguhnya inna damakum haramun ka hurmati yaumikum haza fi baladikum haza. Darah kamu itu haram sebagaimana haramnya bumi ini dan haramnya hari ini. Untuk dilakukan penganiayaan, pencerobohan kepada hak orang lain haram. Sebagaimana haramnya tanah suci itu untuk dicerobohi, begitu juga haram aurat dan juga maruah orang Islam untuk dicerobohi. Jadi kita jangan mengada-ngadakan cerita yang tak sepatutnya. Dan orang lain pergi sahut menyahut pula. Melainkan kalau perkara itu dah terbukti, semua orang cerita dan ada buktinya, bahawa fulan duduk kat rumah, ramai, bahasa kasarnya ramai jantan datang ke rumah sebagai contoh. Kita duduk dekat Pangsapuri sama-sama melihat benda ni, perlu kita jalankan amal nahi mungkar. Itu tanggungjawab, kewajipan. Tetapi dalam masa yang sama jangan kita membuka-buka aib orang kita. Itu sebab dalam Islam ni tuan-tuan, perkahwinan ni kena diisytiharkan. Tengok kan, ketika Nabi melihat Abdurrahman bin Auf berkahwin, Nabi melihat padanya ada kesan-kesan macam perkahwinan, minyak wangi, baju, bau dan sebagainya. Nabi tanya, kau sudah berkahwin wahai Abdurrahman? Ya, Abdurrahman pada masa itu baru berhijrah ke Madinah dan dia tidak punya wang untuk mengadakan perkahwinan, menjemput Nabi dan para sahabat. Maka Nabi pesan, aulim walau bisyatin, panggillah orang datang, adakan walimah walaupun seekor kambing. Jadi kalau kamu tak mampu jemput 1000 orang, jemput 100 orang. Tak boleh 100 orang, jemputlah 10 orang. Adakan jamuan sikit supaya yang 10 orang ni bercerita, ya fulan dah kahwin, aku bukti, aku datang itu masa dia kahwin. Supaya perkara yang lagi sekali berkaitan dengan nasab ni tadi, maruah diri orang tidak tercemar. Jadi balik kepada perkara yang tadi tuan-tuan, menuduh orang merupakan buatan yang haram. Bahkan dalam hadis mengatakan, iza balagaka an akhika syai'un takrahuhu faltamisahul azar. Kalau kamu ni mengetahui ada satu benda yang berkaitan dengan saudara kamu, dengan cerita Da'i Aiman dikatakan satu, saya bertanggungjawab, saya kenal beliau, maka saya kena mengadakan berbagai-bagai bukti. Kamu datang ke rumah dia, kamu nampak isteri tak pakai tudung, sekarang cuti sekolah, mungkin itu kakak pada isterinya, betul saya nampak isterinya. Ya, habis kau ni haram tau, kalau tengok orang perempuan tengok macam tu, haram hukumnya tau, tak boleh. Kita kena cari azar. Iltimas azar ni maknanya kita kena cari satu pendinding, satu alasan untuk mengatakan tidak. Terutamanya kalau orang yang dilibat disabitkan itu orang yang punya kedudukan, yang punya pengaruh, punya kebaikan pada umat. Maka kita jangan sewenang-wenangnya untuk melontarkan tuduhan-tuduhan semikian. Melainkan bila telah terbukti oleh pihak-pihak yang berkuasa bahawa ada kesalahan itu berlaku, maka itu hak mereka untuk menentukan. Tapi selagi belum sampai ke situ, kita sebagai orang Islam ni kena tutup aib orang Islam lah. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Sungguhnya orang yang suka perkara-perkara fahisyah ini tersebar di kalangan orang Islam, orang yang baik-baik. Sebenarnya mereka ni memang suka kehancuran bagi umat ini. Saya rasa itu satu kata-kata yang cukup hebat daripada Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan jangan cari-cari aib orang, jangan buka-buka aib orang. Selepas ini kita nak ambil solusi macam mana nak settle tentang dakwa dan sumpah. Para penonton kekal setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dakwa dan sumpah. Soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Ramde Seru. Atas sebab apakah kebanyakan manusia gemar mendakwa sesuatu yang bukan milik mereka sehingga berlaku pertelingkahan dan pergaduhan membabitkan pangkat, harta dan sebagainya? Adakah orang yang melafazkan sumpah membuktikan seorang itu benar-benar tidak bersalah di mata masyarakat? Silakan Ustaz. Dalam konteks yang kita pelajari pada pagi ini, al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankar. Bila melibatkan hak orang lain, maka yang menuduh kena datangkan bukti. Dan yang dituduh itu kalau menafikan kena bersumpah. Kemudian hakim akan buat keputusan berdasarkan kepada kebijaksanaannya. Qara'in, dipanggil ada qara'in. Qara'in qarinah. Ada bukti-bukti lain ke, barulah datang dalam media sosial ke, ataupun bukti-bukti bercatat ke, sebagainya. Dalam kes yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, saya nak buat kaitan dengan soalan ni. Sayyidina Umar naik menyampaikan khutbah sewaktu beliau dilantik menjadi khalifah. Maka seorang daripada umat Islam menegur. Seorang sahabat menegur, "Wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah kami, pada ketika engkau belum jadi khalifah pakaianmu ada 13 tampalan. Kenapa pada hari ini engkau naik menyampaikan khutbahmu pakaianmu baru?" Maka Sayyidina Umar, orang ni menuduh Sayyidina Umar mengambil harta rakyat. Susah nak buktikan.
Maka Sayyidina Umar panggil anaknya bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni sama tinggi dengan Sayyidina Umar. Dia berkata, wahai anakku, bangun bagi jawapan. Maka anak ini menjawab, Abdullah bin Umar yang terkenal ni bangun mengatakan, sungguhnya saya ada kain baru yang dihadiahkan. Maka kain yang lama yang saya miliki, saya bagi pada ayah saya bajunya. Maka selesai soalan yang dikemukakan tadi, dakwaan yang dikemukakan. Yang terjadi dalam masyarakat pada ini, hiruk pikuk dalam dunia sosial, tuduhan sebagainya terhadap seseorang, kemudian tak ada bukti, kemudian orang lain pula yang tampil untuk bersumpah padahal dia pun tak tahu hujung pangkal. Betul. Ni satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Kena ingat ya, bahawa kita bersumpah sewenang-wenangnya dalam keadaan hanyalah perkara lahir, bahkan nak tahu tentang seseorang itu. Sayyidina Umar mengatakan, kau tahu tentang dia? Tahu. Sudahkah kau musafir dengannya? Syarat untuk kenal orang itu lebih hampir kena musafir dengannya. Mana musafir ni bukan sehari tau, sehari 2 hari perjalanan baru kita nampak. Ya, berhenti kat kedai makan kita bayar, berhenti lagi sekali kita bayar juga. Contoh kan, bila dia nak bayar baru tahu. Contohnya sahabat ni punya tangkai jering, rupa-rupanya baru perjalanan akan mengukur persahabatan. Jadi penilaian kepada orang ni memerlukan berbagai perkara. Bukan kita kenal kat Facebook orang tunjuk molek-molek belaka, cantik-cantik belaka. Sebaliknya kita tidak tahu, maka haram kita memberi persaksian terhadap perkara yang kita tidak tahu. Saya bagi contoh satu lagi tuan-tuan ni. Ketika pulang daripada perang Khaybar, ada berlaku satu ardu Fidak. Fidak ni tempat Yahudi tahu bahawa Nabi telah menang kat Khaybar, mereka pun menyerahkan tanah itu kepada Nabi. Nabi suruh bayar jizyah. Tiba-tiba ada seorang pembantu Nabi namanya Mid'am. Dia duduk turun daripada kenderaannya, daripada untanya, tiba-tiba kena panah yang panah sesat. Mati dia kat situ. Maka sahabat-sahabat mengatakan, Allah, untungnya dia mati syahid. Nabi berkata, belum tentu. Tengok tuan-tuan ni, Nabi bagi persaksian berdasarkan kepada apa yang Nabi tahu. Kita tak tahu apa-apa, jangan bagi persaksian kita tak tahu. Nabi bersabda, kamu tahu tak sebenarnya kain selendang yang diambil, selimut yang dipegang itu adalah ghalul, iaitu satu bahagian daripada peperangan ghanimah yang dia ambil sebelum dibahagi-bahagikan. Mungkin benda ni akan menjadi pembakar kepadanya dalam neraka besok. Auzubillah. Penyelimut dalam neraka untuknya besok. Tuan-tuan, bahaya tuan-tuan. Jangan bagi persaksian bagi kita tahu tuan-tuan. Baik senyap Ustaz. Baik senyap. Ya, ada bahkan ada seorang sahabat Nabi yang mati syahid dalam perangan, maka ibunya diberi berita gembira oleh sahabat-sahabat lain. Oh, ibu untungnya anak mati syahid. Nabi mengatakan tidak, jangan. Padahal ibu dia ada kat situ. Mungkin dia pernah berkata satu kata-kata yang menyebabkan Allah murka kepadanya. Jangan kamu mana-mana mengatakan dia mendapat tempat tinggi di sisi Allah sebagainya. Tak boleh tuan-tuan. Kita benda-benda akhirat ni kita tak boleh nak pastikan. Siapa sahaja kita mengatakan moga Allah ampunkan. Itu sebab doa Nabi ajar cukup. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampun untuk fulan dan fulan. Lebih beliau aku tidak tahu. Dan kita kalau pergi sembahyang jenazah di mana-mana tempat, lazimnya orang bertanya kan, apa pendapat kamu tentang si mati? Baik, kita jawab, kita kenapa si mati? Tak boleh tuan-tuan, hukumnya haram tuan-tuan. Tak boleh kita pandai-pandai kata tentang fulan tu kita tidak tahu. Kita datang sembahyang sehingga di situ hari Jumaat, ramai orang menyembahyangkan jenazah, maka kita mendengar orang bertanya, diam. Saya tak tahu apa, diam. Tak payah pandai-pandai kita pula pergi merekodkan diri kita pada catatan malaikat mengatakan dia baik, kita tak kenal apa-apa tentang dia. Tapi doakan keampunan tadi Ustaz. Doakan keampunan. Maka ni adab-adab yang perlu kita belajar. Kalau orang tanya kenapa yang orang buat lain, yang orang buat ni adalah perkara-perkara yang mereka tidak tahu tuan-tuan, jangan ikut. Ya, perbuatan orang awam tidak boleh menjadi hujah di atas kebenaran ilmu. Ilmu ni mesti dipelajari, ada dia punya penjelasan-penjelasannya. Okey Ustaz, ada satu kisah ni, mungkin akak ni suami dia ada skandal Ustaz, tapi dia tak ada bahan-bahan bukti. Jadi dia mencari-cari Ustaz, dia jadi detektif. Cari selidik, dia ikut suami dia, mencari-cari keburukan suami ni, betul ke tidak, salah ke tidak. Jadi Ustaz, dalam isu mencari bahan bukti dalam dakwaan ni Ustaz, mencari-cari kesilapan suami, mencari kesilapan isteri, adakah ini perlu dilakukan yang kita sebut siasatan ni Ustaz? Ya. Saya dah bawa satu kisah daripada hadis sahih riwayat Muslim, bahawasanya ada satu peristiwa berlaku. Perempuan ni namanya Imra'ah Ghamidiyah. Perempuan ni daripada suku Ghamidi. Ya, yang kita dengar ini bacaan Ghamidi, ya, suku Ghamidi. Perempuan ni berzina dan kemudian datang ke Masjid Nabawi untuk mengadu halnya telah berzina. Wahai Rasulullah, ini uridu tahir ni. Ya Allah, wahai Rasulullah, saya telah melakukan satu perbuatan, ini asabtu haddan, saya telah melakukan satu benda yang kena had, maka hukumlah saya.
Nabi tidak melayan. Nabi SAW melihat itu, Nabi pusing ke kanan. Dia datang lagi, tanya lagi. Rasulullah pusing lagi. Ini menunjukkan kepada kita dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, menjelaskan bahawa kalau seorang hakim nak buat keputusan, jangan mudah-mudah untuk jatuhkan. Cari perkara yang boleh menyebabkan dia dilepaskan supaya dia bertaubat. Maka akhirnya perempuan ini tetap juga mengatakan dia berzina. Wahai Rasulullah, jangan biarkan saya berlaku seperti Ma'iz. Ma'iz sebelumnya pernah jatuhkan hukuman rejam oleh Nabi SAW, ya. Maka wahai Rasulullah, saya nak kenakan hukuman ini di dunia. Nabi telah mengatakan kepadanya, pulanglah engkau dulu, bersalinlah dulu. Perempuan itu mengandung. Oh, mengandung. Maka bayangkan tuan-tuan, dari tempoh Nabi berjumpa dengannya, dia mengadu perkara itu 9 bulan kalau seorang perempuan mengandung, kan, sehingga melahirkan. Para ulama mengatakan kalau dia tidak datang ataupun dia berbelah bagi ataupun dia berubah fikiran dalam tempoh 9 bulan itu, Nabi tidak akan mengatakan kepada para sahabat, pergi siasat dia. Takkan. Tengok kan bagaimana mudahnya, bagaimana Nabi nak membiarkan dia bertaubat. Itu sebab dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau seorang melakukan dosa besar, tak payah tampil ke hadapan. Madailah dibangun di waktu-waktu sepertiga yang terakhir malam, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Pulangkan hak orang dan sebagainya. Maka tuan-tuan, perempuan ni selepas dia bersalin, dia bawa baby itu dalam kain yang dibalutnya di depan Rasulullah SAW. Rasulullah melihat anak itu. Rasulullah berkata kepadanya, pulanglah sampai anak ini boleh makan. Berapa lama tuan-tuan? Lagi 2 tahun tuan-tuan. Diberi susu sampai dia boleh pegang roti. Allahu Akbar, Masya Allah. Kemudian 2 tahun kemudian perempuan ini datang. Bayangkan tempoh-tempoh penyusuan ni berakhir, anak ini sudah pegang roti. Tuan-tuan, sedihnya tuan-tuan, kemana hadis ni. Datang depan Nabi SAW, Nabi bersabda, sekarang kita jatuhkan hukuman untuknya. Siapa yang akan jaga anak ini, aku menjamin kedudukannya dalam syurga bersama aku. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW. Tuan-tuan, perempuan ini pun dijatuhkan hukuman, iaitu direjam sampai mati separuh badannya. Ditanam dan direjam. Ketika direjam itu tuan-tuan, darah percik kena pada Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Maka beliau berkata, celaka bagimu wahai perempuan, wahai Haki. Nabi menegurnya, berkata kepadanya, wahai Khalid. Dan Khalid melihat Nabi menyembahyangkan jenazah perempuan ini. Selepas dia mati, dilempar dengan batu itu. Dan Sayyidina Khalid bertanya, Rasulullah, sembahyangkan untuk perempuan ini, perempuan munafik ini. Rasulullah bersabda kepadanya, wahai Khalid, apa pendapatmu terhadap seorang yang telah pun melakukan dosa dan dia bertaubat kepada Allah? Kalau taubatnya itu dibahagikan kepada semua penduduk Madinah, masing-masing dapat bahagiannya. Jangan kata apa-apa terhadap seorang yang tak bertaubat pada Allah, wahai Khalid. Jadi tuan-tuan, pelajaran daripada hadis ini, Nabi tidak suka buka aib orang. Bahkan ketika dia tampil pun, Nabi tidak mahu melayan dia. Seolah-olah memberi ruang kepadanya, engkau balik bertaubat. Jangan cerita benda ni, aib pada dirimu sendiri. Tapi tuan-tuan, tidak, perempuan ni memang genuine nak bertaubat kepada Allah, tuan-tuan. Dan Nabi membiarkan 9 bulan untuk bersalin. Dah datang lagi, Nabi tidak lagi tanya pada dia. Nabi bersabda kepada dia, bagi dia makan, bagi dia minum, bagi dia susu. Allah, tuan-tuan, inilah dia kasih sayang dalam Islam. Apatah lagi kalau orang ni suami, isteri, memang dia ada kelemahan, keaiban. Usaha, muhasabah. Ya, dan mungkin kat situ kita dapat bersabar. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan orang yang kita lihat berakhlak buruk ni bertukar menjadi sebaik-baik manusia. Wallahu a'lam. Tersentuh kita bila mana kita melihatkan memaafkan itu lebih baik kerana Allah Maha pemaaf. Baik, para penonton sekalian, kita dah berada di akhir siaran Ustaz. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa kita sebagai doa penutup. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina muslimat al mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana min nifaq wa amalana min riya wa alsinatana min al-kazib wa a'yunana min al-khiyana fa innaka ta'lamu kha'inata a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan hati kami daripada nifaq. Amin. Bersihkan amalan kami daripada riya. Peliharalah hati kami daripada segala kotorannya. Jagalah mata kami melakukan perbuatan yang haram. Jaga lidah kami daripada berkata perkara-perkara dusta. Sungguhnya Engkau-lah yang menjaga hati manusia, ya Allah. Engkau-lah yang mengetahui perkara-perkara pengkhianatan dilakukan oleh manusia dan mata mereka, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingati-Mu selalu, ya Allah. Bersyukur padamu, membaiki amal saleh kami tanpa henti-henti kepadamu, ya Allah. Bantulah kami untuk menjadi suami yang terbaik buat isteri kami. Jadikan kami isteri terbaik buat suami kami. Jadikan kami anak-anak yang saleh, yang salihah buat ibu bapa kami. Jadikan kami sebaik-baik ibu, sebaik bapa untuk anak-anak kami. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami, bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami. Semua orang buat baik pada kami. Semua orang buat salah pada kami. Semua jelantang kami, semua umat Islam yang banyak hak mereka pada kami yang kami belum membalasnya sebaik mungkin, ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan ilmu yang diberikan. Moga bermanfaat kepada kita semua. Jadi kepada para penonton, esok temu janji kita dalam Tanyalah Ustaz dalam topik perbincangan fiqh berkaitan dengan menutup aib. Sambungan kita lah hari ni Ustaz ya. Cerita tentang menutup aib ni. Jadi para penonton, esok kita bersama dengan tuan guru kita Ustaz Mustafa Muhammad Suki dan juga moderator Dai Anas. Para penonton, saya Dai Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa ma'assalamah. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.